dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam tajuk kemahiran manipulatif. Apakah itu kemahiran manipulatif? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Psikomotor ini maksudnya pergerakan tubuh dalam aktiviti pembelajaran kita, nak mempelajari sesuatu ataupun kita nak memahami sesuatu dalam penyiasatan sains. Perhatikan gambar yang disertakan. Apakah kemahiran manipulatif yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di atas? Kita lihat seorang budak dia sedang mencuci bika di sink. Seorang budak perempuan pula dia ingin meletakkan bika di tempatnya. Budak perempuan ini pula dia sedang mengacau, dia nak kacau sesuatu di dalam balang yang dia pegang. Murid perempuan ini pula kita lihat dia sedang melakar balang ni. Dia lakar. Budak di belakang pula dia perhatikan yang berada di dalam balang apa yang ada di dalam balang ni dia perhatikan. Apakah itu kemahiran manipulatif yang pertama? Yang pertama, kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Kina dan Lim akan menjalankan satu penyiasatan sains. Mari kita ikuti perbualan mereka. Lim, macam mana nak tangkap belalang? Cuba gunakan sauk. Nanti saya simpan belalang yang ditangkap ke dalam botol. Bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang bertutup? Kalau macam tu, saya gunakan kain yang berlubang. Jadi berdasarkan perbualan tersebut kita dapati Lim dia memberitahu Kina supaya menggunakan sauk untuk menangkap belalang lah. Jadi ini ialah kemahiran manipulatif menggunakan peralatan sains. Dia gunakan sauk untuk tangkap. Kita tak boleh menangkap belalang tu gunakan tangan je nanti. Dan kedua, dia menyimpan belalang yang ditangkap ke dalam botol. Menyimpan ini ialah dia mengendalikan spesimen. Belalang itu ialah spesimen yang hidup. Ini dia pun letak kain yang berlubang. Ini mengendalikan spesimen dengan betul lah. Semasa di padang, tiba-tiba Kina, apa yang kamu buat? Saya tangkap belalang. Jadi kawan dia pula tanya dia apa yang dia buat semasa di padang. Kina memberitahu bahawa dia menangkap belalang. Berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Seekor. Masukkan daun untuk belalang ini makan. Cikgu suruh lakarkan belalang ini. Saya telah selesai melakar seekor belalang. Jadi kita lihat kawan Kina dia menyuruh untuk masukkan daun. Bagusnya ini ialah cara mengendalikan spesimen. Jadi dia ini ada nilai kasih sayang terhadap haiwan. Dia tidak membiarkan haiwan itu kelaparan. Ini nilai yang bagus dalam kita membuat penyiasatan. Dan mengendalikan spesimen ini dengan baik. Kemudian dia telah menjalankan kemahiran manipulatif yang seterusnya, iaitu melakar. Ini cikgu dia suruh lakarkan belalang itu. Dia telah melakarlah belalang ni dan selesai melakar seekor belalang. Apakah yang perlu dilakukan oleh Kina terhadap belalang tersebut? Jadi nak buat apa ni belalang
yang dah ditangkap tadi, dia dah selesai laka. Cikgu dia suruh laka je, tak buat apa. Selain melaka itu je. Jadi nak buat apa belalang ini agaknya? Siapa tahu nak buat apa? Cikgu, kita bela boleh tak? Ataupun kalau tak pun kita goreng makan, cikgu, sedap. Jadi takkanlah kita nak goreng belalang tu makan, tak boleh. Kita dalam sains kita kena ada rasa kasih sayang terhadap binatang. Jadi kita dah selesai kerja kita melakar belalang ni, apa kena buat? Kita lepaskan balik belalang ini ke habitat asal dia. Tadi kita cari belalang ini di padang, kita lepaskan balik di situ. Kesian belalang ini dia nak jumpa keluarga dia, ibu dia, ayah dia. Okey. Jadi kena lepaskan belalang itu. Itu ialah nilai yang perlu ada dalam fitri supaya kita ini sentiasa berasa ihsan, kasihan terhadap haiwan. Okey, jadi kita dah mempelajari melakar haiwan tadi, melakar spesimen hidup. Jadi melakar ini merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Okey, lakaran hendaklah jelas, tepat dan berlabel. Tadi kita dah belajar melakar spesimen hidup. Sekarang ni pula cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak melakar alatan sains, iaitu melakar bikar. Okey, kita tengok pada sebuah bikar. Kita lukis dahulu garisan lurus di tepi 1, 2, kemudian kita gariskan di bawah ini. Kemudian kita yang kedua, kita buat lengkuk dia, sebab bikar itu dia tidak lurus berpetak di bawah ni, tidak dalam sudut yang tepat 90 darjah. Dia kena ada lengkuk dia. Kat sini pun ada lengkuk. Kemudian jika dalam bikar itu ada larutan, ada air, kita kena letaklah dia punya di mana tahap air itu, buat satu garis, dan di tepi ini kena ada lengkung macam ini, lengkung. Kemudian kita labelkan air tersebutlah. Kalau ada larutan, tulis larutan dan labelkan bikar. Dalam ini kalau ada larutan, kita kena buat garisan putus-putus macam ni. Ini menandakan bahawa dalam bikar ini terdapatnya larutan ataupun cecair. Ini melakar bikar. Seterusnya cikgu tunjukkan pula macam mana kita nak melakar tabung uji. Tabung uji pun sama. Kita buat satu garisan lurus di tepi 2, kemudian di bawah 1, serta kita sambung dia menggunakan lengkung. Kena buat lengkung kat sini 1, 2, 3, 4. 4 lengkung, dan kita buat satu garis lurus di bawah. Kemudian jika ada penutup, kita lukiskan penutup dia kat sini. Okay, penutup ini kita kena buat macam ni lah, garisan macam ni, dan labelkan tabung uji. Dan jika ada larutan, labelkan larutan. Okay, di dalam jika ada larutan di dalam tabung uji ni, kita kena buat garis putus-putus ni. Okay, nampak? Jadi poin yang paling penting ketika kita melakar iaitu mesti menggunakan pembaris untuk membuat garisan. Garisan jangan lukis tangan macam tu je, kena gunakan pembaris. Dalam sains kita kena ada disiplin, disiplin menggunakan pembaris supaya garisan lurus. Yang kedua, setelah selesai lakaran, kita perlu labelkan dengan betul. Okey, labelkan ini apa? Ini ialah tabung uji. Atas dia ada penutup, dalam ni ada larutan. Itu dua poin penting ketika kita melakar. Okey, kemahiran manipulatif yang seterusnya ialah membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Selepas menjalankan penyiasatan sains, kita hendaklah membersihkan, mengeringkan dan menyimpan peralatan sains dengan betul. Okay, pertama kita kena bersihkan. Tengok ni, kalau ada berus kita gunakan berus, cuci dan kita keringkan. Okay, untuk tabung uji dia ada rak tabung uji, letakkan dekat kalau rak tabung uji ini ada kayu yang terpacak ini ialah untuk kita keringkan tabung uji. Bila kita tidak gunakan untuk penyiasatan, dah siap cuci, kita letak kat sini lah, tengok macam ni. Kemudian kalau alatan lain dia dah ada labelnya pada almari ataupun kabinet,
kita letakkan pada tempat yang betul. Seperti bika ini 100 ml ke atas, yang bawah ni bika 250 ml. Aktiviti Ria. Aktiviti ini contoh aktiviti yang boleh kita lakukan. Melakar dengan betul alat dan bahan tabung uji, kertas A4, bika, cecair warna, pembaris 300 ml air dan pensel. Langkah-langkah, isikan cecair berwarna ke dalam tabung uji. Masukkan tabung uji ke dalam bika yang berisi 300 ml air. Kita masukkan 300 ml air dalam bika. Kemudian kita lakarkan tabung uji di dalam bika seperti gambar di sebelah dengan betul. Kita lakarkanlah macam ni. Labelkan lakaran, bersihkan tabung uji dan bika, kemudian simpan. Ini aktiviti untuk membuat kemahiran manipulatif. Jadi kita boleh cuba aktiviti ini pada lain kali. Jom uji kefahaman anda. Tentukan betul atau salah pada penyataan berikut. Penyataan yang pertama. Buang spesimen ke dalam sinki. Betul ke salah ni? Kita bagi masa 5 saat untuk kamu fikir dan kita akan cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Okey, masa dah tamat. Jadi apa jawapan kamu tadi? Cuba lihat apa jawapan yang sepatutnya. Salah. Spesimen kita tak boleh buang dalam sinki. Kalau kita spesimen hidup tadi, kita kena lepaskan ke habitat yang asal. Kalau macam tadi belalang, gunakan penyepit kayu untuk memegang tabung uji yang panas. Betul ke salah? 5 saat fikir. Ya, betul. Jawapannya betul. Di soalan seterusnya, tentukan betul atau salah juga. Gunakan kuantiti spesimen yang banyak. Betul atau salah? Okey, jawapannya ialah salah. Kita tak boleh guna spesimen yang banyak. Macam tadi digunakan seekor saja belalang, tak guna banyak-banyak tangkap belalang. Soalan seterusnya. Labelkan setiap lakaran spesimen, peralatan dan bahan sains. Apa jawapan dia? Ya, jawapannya betul. Jadi bagus kepada murid-murid yang dapat jawab dengan betul semua 4 soalan. Saya berikan tepukan sikit. Tugasan kita bagi tajuk kemahiran manipulatif ini ialah muka surat 10 hingga 14. Kita lihat apa dia aktivitinya. Muka surat 10 kita kena tandakan betul. Bagi yang betul dan yang salah kita pangkah. Lihat yang muka surat seterusnya 11 pun sama, betul tandakan right dan salah kita pangkah. Surat 12, kamu dengan kaki melakar pokok cili lakar seperti mana yang cikgu dah tunjukkan. Lakar kena lakar dan juga labelkan. Yang ini pun sama, lakar bika pada ruangan yang betul. Dan yang terakhir, kamu kena lengkapkan ayat dengan kata yang betul. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sila komen nama, kelas dan nama sekolah anda di bawah. Bye. Jika telah selesai menonton, sila komen nama dan kelas anda di bawah.